مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدنا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، خصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ حجي محمد عيسى بن أحمد أنصار الله. وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita baca kitab Munyatul Musalli muka surat 5 bari bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adalah syarat situ Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif, maka adalah syarat sembahyang itu 9 perkara. Baik, kata dia maka adalah syarat sembahyang itu 9 perkara. yakni syarat sah sembahyang. Syarat sembahyang ini syarat sah sembahyang. Kalau tak ada syarat ni tak sah sembahyang. Pertama, mengetahui bagi masuk waktunya dengan yakin. Pertama, mengetahui bagi masuk waktunya dengan yakin.
atau dengan zon, maka tiada sah orang yang sembahyang yang tidak mengetahui akan masuk waktunya dan tiada zonnya. Dan walaupun jika jatuh di dalam waktunya, walaupun sudah masuk waktu sekalipun. Titik situ. Baik, dia kata yang pertama, mengetahui masuk waktu, sama ada dengan yakin ataupun dengan zon. Fiqh ni dia ada dua. Dia ada 3 peringkat boleh. Zon pun tak apa, yakin pun tak apa, syak pun tak apa. Syak pun sah lagi. Jangan waham. Waham ni apa dia waham? Waham ni dia yakin masuk waktu tidak sekuat dengan tidak yakin. Nak faham zon dengan waham dia lebih kuat yakin. Zon ni lebih kuat tak yakin. Itu maksud dia. Kalau syak ni sama-sama berat. Yakin 50%, tak yakin 50%. Tu kata syak. Masuk ke tidak ni? Sama banyak je dalam hati tu. Zon ni, kalau zon ni dia lebih banyak yakin daripada tak yakin. Kalau waham, lebih banyak tak yakin daripada yakin. Kita kata gini, mudahnya. Kalau zon 70% yakin masuk waktu, 30% tak yakin. Tu zon, maka masuk waktu itu boleh pakai. Kalau syak 30% yakin masuk waktu, 70% tak yakin masuk waktu. Mana kata lebih banyak tak yakin, lebih kuat tak yakin, maka tu waham. Waham tak sah. Kalau zon sah. Kalau syak ni sama banyak. 50% yakin masuk waktu, 50% tak yakin masuk waktu. 50-50 orang kata. Yang tu namanya syak. Kalau yakin tu 100%. Yakin ni 100%. Macam mana kita nak beza zon dengan waham? Nak faham zon ni, dia datang yakin masuk waktu dulu, lepas tu baru datang tak yakin, kemudian datang pula rasa kuat kepada yakin, maka tu namanya zon, boleh pakai. Kalau waham dia masuk rasa tak masuk dulu, dia masuk dalam hati rasa belum masuk waktu ni, kemudian datang pula perasaan kata dah masuk je ni, kemudian datang pula perasaan belum lagi ni, dan datang kuat rasa belum. Itu namanya waham. Jadi kalau waham tak boleh pakai, tak masuk lagi. Kau sembahyang juga tak sah. Kalau syak, bukan syak. Kalau syak ni dia datang tu bersamaan. Datang masuk dengan tak masuk tu bersamaan banyak dalam hati. Maka tu namanya syak. Kalau syak boleh tak? Kalau syak boleh tak? Kira boleh masuk ke kira tak boleh masuk? Kira boleh masuk tu bolehlah sembahyang pasal dia datang syak. Jadi yang boleh pakai ni zon, syak dan yakin. Waham tak boleh. Ni dalam fiqh. Dalam tauhid tak boleh.
Dalam tauhid kena 100%. Tak boleh syak, tak boleh waham, tak boleh zon. Kita syak ada syurga ke tak ada syurga ni, kafir kau. Kita zon Tuhan ni ada ke tak ada, kafir. Kita waham hukum Allah Ta'ala ini kalau digunakan untuk sebagai panduan hidup, boleh percaya, kafir. Pasal dia tak yakin. Tauhid tak boleh zon, tak boleh syak, tak boleh waham, kena yakin. Tak yakin, kafir. Tu tauhid. Ni bukan mengkafirkan orang ni. Orang tak pernah dengar ceramah, dia kata, ustaz ni mengkafirkan orang. Kawan tak pernah dengar ceramah, dia biasa dengar raja lawak je. Itu kan bila dengar ceramah, kasar ustaz ni, tak ada hikmah. Sedap dia hukum ustaz tak ada hikmah. Padahal dia tu tak pernah dengar ceramah. Dia biasa dengar lagu, dia biasa dengar orang buat lawak ya, raja lawak. Cerita orang putih, Mawi, bintang filem. Tiba-tiba sekali dia dengar benda agama, nak pula jiwa tu memang tak minat agama, baru nak belajar. Dia kata ustaz ni kasar lah, ekstrim lah, teroris lah. Ya, ustaz ni dajjal lah, tak ada hikmah dan sebagainya. Macam mana? Orang tak mau agama ni 1 juta alasan. Orang tak mau agama ni 1 juta alasan. Jangan duk sebutlah tak ada hikmah ke. Ya, ada hikmah tak ada sebutlah. Kalau tak mau tu tak mau juga. Abu Talib ni didakwah Nabi berapa puluh tahun. Sampai akhir hayat dia tak masuk Islam. Menurut riwayat yang kuat, Abu Talib ni sampai akhir hayat tak masuk Islam, sedangkan Nabi dakwah dia dengan penuh hikmah. Nabi dakwah dia ni bapa saudara Nabi. Jadi kalau dia tak mau juga. Sami'na wa asaina, kami dengar dan kami engkar. Tapi kalau orang tu dia nak marah, tengking, kata dia bodoh bangang, tak apa lah. Katalah ustaz, kami nak mengaji juga. Tu orang nak mengaji. Orang yang ada kesedaran, yang benar-benar dia tu orang yang sedar diri. Tapi kalau orang yang tak sedar diri ni, cakaplah lemah lembut sekalipun, panggil jantan lembut tu pergi ceramahkan dia, dia tak mau, tu lah. Pasal apa? Hati kalau dia tak mau, kau jangan cakap apa lah. Mudah ceritanya lagu tu. Hati tu kalau dah tak mau, dia tak mau juga. Kelembut ke, keras ke, ya, kasar ke ceramah itu, tak mau juga lah. Baik, Habib. Itu yang pertama, mengetahui masuk waktu. Jadi kita tengok kalender ni macam mana? Zon ke, syak ke, yakin? Tengok kalender ni, tu namanya zon. Tengok kalender namanya zon. Yang kata yakin tu mana? Yang kata yakin tu kita tengok matahari. Jadi ada orang kata kita tengok matahari tenggelam, matahari terbit, matahari duduk tengah-tengah langit. Timbullah persoalan. Kita mengaji sains, bumi yang bergerak. Tiba-tiba kita mengaji agama, matahari bergerak, kan? Matahari terbit matahari. Terbit matahari, maknanya matahari lah bergerak. Tenggelam matahari. Tenggelam matahari, maknanya matahari lah bergerak. Bukan? Mana satu bergerak ni sebenarnya? Matahari ke bumi? Bumi ke matahari? Baik. Terlebih dahulu nak jawab soalan ni, benda ini tak termasuk dalam akidah. Faham tu dulu. Jangan jadi fatwa orang Arab Saudi
fatwa mufti Arab Saudi yang Wahabi tu, dia kata barang siapa berkata bumi mengelilingi matahari, bumi yang bergerak, hukumnya murtad sebab menyalahi fakta Quran. Tu dia. Itu akidah orang Wahabi. Tak faham sungguh dia ni. Akidah dengan pengetahuan am. Jadi kita kena faham mana satu akidah, mana satu pengetahuan am. Adakah ada rukun iman yang ketujuhnya ialah percaya matahari mengelilingi bumi, bukan bumi mengelilingi matahari? Ada? Dia kata ada. Mana tu percaya kepada Quran? Percaya kepada Quran, bahawasanya Quran itu dari Allah, dan percaya segala hukum hakam yang terkandung di dalamnya. Ada antara kandungan Quran itu adalah perkara yang fardu ain diketahui, ada yang sunat, ada yang fardu kifayah diketahui, ada yang sunat diketahui, ada juga yang harus diketahui, ada yang hukumnya fardu, ada yang hanya pengetahuan am. Yang kita tahu pun tak apa, tak tahu pun tak apa. Kalau tersalah pun dimaafkan. Contohnya perkara yang tak sampai akal kita untuk mengkaji, yang amat memerlukan penelitian yang terperinci, yang tak sampai akal kita. Boleh sampai akal tapi tak mampu kita. Macam nak mengetahui cakrawala. Ya. Jadi kita kena fahamlah mana satu akidah, mana satu pengetahuan. Macam saya cerita Nur Muhammad dulu. Ada orang kata Nur Muhammad ni makhluk yang pertama. Ada yang kata Nur Muhammad itu bukan makhluk yang pertama. Maka adalah satu puak di kalangan orang Islam ni berfatwa, barang siapa berkata Nur Muhammad makhluk yang pertama, maka dia itu sesat lagi menyesatkan. Dan ada pula yang kata barang siapa yang berkata Nur Muhammad itu makhluk yang pertama, maka ia kufur. Teruk sungguh. Jadi bab Nur Muhammad ni bukannya akidah, ini pun pengetahuan am. Nak kata dia yang pertama pun tak apa, nak kata dia bukan yang pertama pun tak apa. Tak tahu pun tak apa. Dia tak termasuk pengetahuan am. Dia tak termasuk akidah. Ia hanyalah pengetahuan am. Jadi berkata Nur Muhammad makhluk yang pertama tak salah. Kata dia makhluk yang bukan pertama pun tak salah. Ia hanyalah ilmu pengetahuan am. Tak tahu pun tak apa. Yang salahnya kita menyesatkan orang yang berkata Nur Muhammad adalah makhluk yang pertama. Kita menyesatkan orang tu. Siapa berkata Nur Muhammad makhluk yang pertama, maka ia sesat lagi menyesatkan. Menghukumkan orang sesat tu yang salah sebenarnya. Begitu juga dengan matahari tadi. Jadi fakta Quran terkadang kita lihat seolah-olah ayat itu menunjukkan bumi yang mengelilingi, yang berjalan. Terkadang kita lihat pula seolah-olah matahari yang berjalan. Jadi kita kata apa? Antara keduanya sama-sama bergerak dan berjalan, bukan jalan kaki. Bergerak. Bumi pun bergerak, matahari pun bergerak. Wasyam, dalam Yasin tu ada tentang cerita tentang matahari bergerak. Jadi bumi dan matahari fakta dia sama-sama bergerak. Baik.
Jadi benda ni diperkhilafkan oleh orang-orang yang mengkaji. Jadi tidaklah salah kita nak percaya yang mana pun. Percaya pun tak apa, kita tawakuf pun tak apa, kita tak tahu pun tak apa. Yang wajib tahu rukun sembahyang dan sembahyang. Yang wajib tahu syarat sah sembahyang dan kenalah sembahyang. Ini bertekak setengah mati, tiba-tiba tak sembahyang. Sudah. Bertekak ni mana dulu ni, matahari jalan ke bumi yang jalan ni? Bila sampai dia jalan, tak dapat keputusan. Selagi kita tak pergi duduk atas tengok, selagi kita tak pergi tengok sendiri matahari berjalan ke, bumi berjalan ke, kita takkan dapat keputusan. Cuma duduk dengar cakap orang. Dengar cakap orang je, kita mana tahu. Ada yang kata kalaulah matahari bergerak selaju, ada yang kata bumi ni bergerak mengelilingi matahari, lajunya 102,600 km sejam. Ini kajian sains ni. Ada pula yang kata kelajuan bumi ni 1,680 km sejam. Bukan, sesaat. Ini semua pun khilaf juga. Ada pula kalian kata lagu ni. Pening kepala mengaji lagu ni. Macam air kita mengaji sains. Kepanasan air itu had didihnya ialah 100 darjah Celsius. Ada yang kata lebih daripada 100. Tu api welding dalam laut tu. Orang welding kapal dalam laut tu, kalau setakat kepanasannya 100 darjah Celsius, terpadam gitu je. Tak boleh nak menyala dalam air. Api dah nyala dalam air, tak boleh nyala. Tapi orang welding kapal dalam air tu, api boleh menyala. Macam mana api dia menyala dalam air? Boleh. Berapa darjah kepanasan dia tu? 3,000 darjah Celsius. Jadi ini bab kajian sains ni, orang tu mengkaji, dia sebut fakta dia, itu dia punya pendapat. Orang ni pula dia buat kajian, maka dia dapat fakta dia, maka dia pula buat keluarkan pendapat dia. Orang ni pula mengkaji, maka dia dapat jawapan hasil kajian dia, maka dia buat fakta dia. Jadilah bersalah-salahan pendapat. Maka perkara ini bukan akidah. Ini mana pengetahuan, percaya tak apa, tak percaya tak apa, bukan nak batal akidah. Janganlah kita cepat sangat nak mengkafirkan orang. Ya. Kita tak pernah naik ke bulan pun. Ada yang kata besar matahari itu boleh memuatkan 100 biji bumi. Sebiji bumi ni boleh satu biji matahari tu boleh masuk 100 biji bumi. Suara dia. Ada pula yang kata besar matahari itu boleh masuk 1,200,000 biji bumi. Tu kajian dia. Janganlah kita merendahkan dia. Tu dia kaji lagu tu kerana entah dia pernah pergi, dia tak tahu. Dia naik apa tak? Naik kapet pandang terbang. Tahu dia sorok bawah tondran. Dia seorang je tahu. Jadi itu kajian dia. Jangan kita merendahkan dia, dia kaji. Kurang dia memang kaji, kita membaca. Jadi gini cerita dia. Benda-benda alamiah ni
benda-benda alam ni, benda yang harus adanya, harus tiadanya, harus benar ya kajiannya, harus tidak benar kajiannya. Jadi benda ni bukan akidah. Senang cerita dia, kalau orang tanya, bumi ni ke bergerak mengelilingi matahari atau sebaliknya, maka kita kata apa dia? Dua-dua pendapat itu benar belaka. Ada yang berkata nisbah pandangan mata, matahari yang bergerak, namun yang sebenarnya bumi. Ada kata lagu tu. Ada yang kata sama-sama bergerak. Sebab apa? Ada juga dalilnya dalam Quran berkata demikian. Maka perkara ni tak payah pening-pening, tawakuf saja kepada Allah. Yang wajib kita kenal ni bukan kenal matahari jalan ke bumi jalan. Yang wajib kita kenal, wajib tahu ya Tuhan yang diibadahkan. Siapakah Allah? Yang tu yang wajib. Yang tu yang sebenar-benar wajib, fardu ain. Tidak pernah dipikirkan pun. 68 aqaidul iman tanya tak berhenti. Tiba-tiba nak bertekak, bumi bergerak ke matahari bergerak? Kerja bodoh tu. Yang fardu ain tak nak dipulun. Nak dipulun benda yang bukan fardu. Buat apa? Bertekak tak habis kita. Benda yang tak akan dapat jawapan yang pasti. Sebab kita tak pernah naik roket. Roket pun tak ada. Buat ada roket boleh tengok. Betul tak? Pergi matahari tengok. Boleh. Kat Malaysia ni banyak roket. Pergilah tengok sendiri. Tahu. DAP. Dia roket. Baik, itu yang pertama. Dan kedua, berhadap ia akan kiblat, yakni akan Kaabah. Maknanya mengetahui kiblat dan menghadapkan dada ke arah kiblat. Jikalau dengan ijtihad sekalipun. Apa dah ijtihad? Dia tak nampak Kaabah. Dia tak tahu arah kiblat. Tak siapa masjid tak ada, surau tak ada, tak jumpa masjid, tak jumpa surau. Matahari pun tak nampak. Tak siapa malam nak sembahyang isyak, tak tahu. Maka dia berijtihad. Apa dia ijtihad ni? Ya, ijtihad ni ialah bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kepastian. Sama ada masuk ke belum, ataupun sama manakah arah kiblat, itu kita ijtihad. Bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu persoalan. Bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu kemuskilan. Contohnya dia tak tahu masuk ke tidak, maka dia bersungguh-sungguh mencari jalan untuk mengambil jawapan, untuk mendapat jawapan. Mana dia kiblat? Maka dia pun zon, ini ikut sini. Maka dia pun solat. Tiba-tiba besok ni baru dia tahu. Salah. Bukan ni. Kiblatnya ke sana, bukan ke sini. Maka wajib tak dia qada? Tak wajib. Pasal dia sudah berijtihad. Jangan pakai hantam sajalah labu. Pakai hantam tak boleh. Dia hendaklah berijtihad. Baik. Jadi kiblat ni hari tu kita dah cerita dah. Kiblat dalam solat ada berapa? Apa dah berapa, Mak? 6. Yang cantik. Cuba sebut, Mak, kiblat dalam sembahyang. Kiblat. Kiblat mata. Lagi? Tolong kejut kawan sebelah. Dah tak tahu lah tu. Penamnya. Kiblat tangan, kiblat kaki. 6.
Kiblat ada berapa? Ha? 4 yo mak. 5 Vietnam sung. Cepat sungguh laju. Kiblat ada 4. Kiblat solat ada 4. Mana? Kiblat yang wajibnya kiblat yang wajib pada syarak kiblat dada. Iaitu dada menghadap ke arah Kaabah. Yang kedua kiblat sunat, iaitu kiblat mata. Kiblat mata mandang mana? Mandang tempat sujud. Yang ketiga kiblat wajib. Yang ketiga kiblat wajib, bukan rukun, tapi wajib. Apa dia? Kiblat hati, iaitu memandang perbuatan Allah, menghadirkan ke dalam hati. Dapat kita solat itu Allah yang menggerakkan kita. Itu kata kiblat hati. Memandang af'alullah, memandang perbuatan Allah. Yang ketiga kiblat apa? Kiblat roh. Apa dah kiblat roh? Iaitu roh kita mengembara di alam rohaniah. Iaitu kita beribadah itu beribadah kepada zat Allah yang wajibul wujud. Kita beribadah itu beribadah kepada zat Allah yang wajibul wujud. Baik. Jadi kiblat roh ni, roh sentiasa rasa merasakan diri tidak terasing dengan Allah. Itu kiblat roh. Roh tadi mengembara di alam rohaniah. Tak kala kita mengerjakan solat, jadi orang yang solat ni dulu kita kata ada 4 martabat dia. Roh ni mengembara di alam rohaniah tadi pada 4 martabat dia. Yang pertama martabat apa? Apa dia? Saya ingat dah. Yang pertama martabat ihram. Yang kedua martabat apa? Mi'raj. Yang ketiga martabat munajat. Yang keempat martabat tabdil. Itu 4 martabat pengembaraan rohaniah di dalam solat. Esok tanya, tak tahu itu. Suruh tulis tak mau tulis, belagak macam pandai. Dah tulis pula malas nak muzakarah, suruh muzakarah main-main. Belagak macam pandai, cuti lama-lama. Tak tahulah saya. Baik, habis. Itu yang kedua, menghadap kiblat. Dan yang ketiga, ini syarat sah solat yang ketiga, menutup aurat antara pusat dan lutut. Bukan pusat dan lutut. Jangan tutup pusat dan lutut ya, tengah-tengah buka. Menutup aurat dari pusat sampai ke lutut. Itu orang lelaki-lelaki. Jika lelaki dan sahaya perempuan,
Ya, perempuan yang hamba abdi tak apa, daripada pusat sampai ke lutut. Dan sekalian tubuhnya jika perempuan dan khunsa yang merdeka, yang lain daripada mukanya dan dua tapak tangannya dengan suatu yang menutup dan menegah daripada dilihat warna kulitnya pada pihak atas dan kelilingnya, tiada pihak bawahnya, dan jikalau dengan lumur lumpur sekalipun, tu aurat. Tambah sikit lagi, ya, termasuk bentuk tubuh. Tambah sikit tepi dia tu, buat nombor dia, tulis dobek ke tepi. Termasuk bentuk tubuh adalah aurat. Jadi kita solat walaupun dah tutup dengan kain yang tebal, tapi jangan sampai nampak bentuk tubuh semasa berdiri. Masa duduk tak apa. Contohnya orang pakai seluar jin ketat. Seluar jin tu tebal kain dia. Nampak ada kulit? Tak nampak. Tapi ketat. Nampak bentuk paha. Tak sah. Macam orang naik basikal lubur. Racing, basikal racing. Orang ni kan suka kayuh basikal bukan? Orang pakai naik motor, orang pakai topi naik motor, dia pakai topi naik basikal. Tengok seluar dia ala guna, fit dia. Nampak bentuk paha, bentuk lutut. Orang apa? Orang lelaki ke perempuan? Orang lelaki-lelaki. Saat ni berhenti sembahyang zuhur dengan seluar tu lah. Sah tak? Sah tak sembahyang dia? Sah tak sembahyang dia? Tak sah sembahyang pasal buka aurat. Buka apa? Tutup dia perlu pusat sampai ke lutut ni. Buka pasal nampak bentuk tubuh. Tak sah sembahyang. Jadilah berdosa dia pergi shopping ke, pergi mana-mana ke, pakai seluar ketat nampak paha. Pakai seluar ketat nampak bentuk paha, tak kira lelaki-lelaki, tak kira perempuan, hukumnya haram. Pasal apa? Aurat bukan hanya menutup warna kulit, tapi juga menutup bentuk tubuh. Baik, faham molek tu. Ada ramai orang lelaki-lelaki beli seluar labuh dah, longgar dah. Nanti dia pergi kedai kain, kedai tukang jahit, suruh jahit bagi fit, bagi ketat tu. Nampak bentuk tubuh macam Superman. Dia kau jadi Superman, cash spender kat luar. Nampak lawa sikit. Orang terbang, Superman terbang naik atas angkasa. Kau terbang masuk neraka. Nak sangat. Cuba cek tengok seluar-seluar antum ni. Ada ketat-ketat tak? Orang perempuan pun sama. Kami sama-sama perempuan, takkan tak boleh sama super. Sama-sama lelaki ke, sama-sama perempuan ke, pakai seluar ketat tak boleh. Tu aurat. Faham? Jaga molek tu. Kalau nak pakai boleh, dia keluar kena ada kain. Jangan sampai nampak bentuk tubuh. Jadi kalau di luar pun tak boleh, solat lagi lah tak boleh. Banyak orang lelaki-lelaki saya tengok pakai seluar jin ketat. Bila dia solat, Allahu Akbar, dah seluar tu ketat kan, nanti dia pun rokok. Allahu Akbar, dia rokok, nampak sikit. Lepas tu dia sujud pula, nampak lagi sikit. Apa dia? Lubang pungkok. Tu lubang pungkok. Orang Kedah panggil pungkok, orang sini panggil punggung. Seluar jin terbuka macam apa, gua Hira. Bukan gua Hira, gua Herod. Gua Herod tu. Gua Herod, gua tu Herod, nampak lubang punggung dia tu.
Sebenarnya dia sembahyang tu tak sah bukan sejak masa mula terbuka lubang tu. Masa mula dia tak kebir tu pun dia tak sah. Pakai seluar jin ketat. Pakai seluar jin botol tak apa. Tu jin botol. Seluar jin yang kembang, labuh, longgar, tak apa. Tapi jaga pinggang tu kena pakai tali. Tu bagi yang solat, kadang-kadang t-shirt dia ni, t-shirt dia singkat betul-betul sampai kat pusat. Bila dia rokok dah, baju naik ke atas, seluar turun ke bawah. Bila sujud ni dah nampak punggung. Tak sah solat. Aurat tak tutup. Aurat tak tutup. Jaga ni ya, ramai orang sembahyang tak tutup aurat hari Jumaat berlambak-lambak. Orang-orang lelaki pergi sembahyang Jumaat pakai seluar jin ketat-ketat, nampak bentuk paha masa berdiri, maka tak sah lah solatnya. Masa duduk nampak bentuk, masa duduk nampak bentuk tak apa, jangan masa berdiri. Dihukumkan ketat tu masa berdiri, dia nampak ketat, nampak bentuk, nampak punggungnya, nampak pahanya, nampak bentuk punggung, bentuk paha. Maka pakailah seluar slack. Pakai seluar slack tak apa, dia labuh. Dia longgar. Baik. Tu bab tutup aurat. Tutup aurat orang lelaki dari pusat sampai ke lutut. Begitu juga hamba abdi bagi orang hamba perempuan dari pusat sampai ke lutut juga. Tapi kalau orang perempuan dan juga khunsa, merdeka, perempuan yang merdeka, khunsa yang merdeka dan seluruh tubuh. Apa dia khunsa ni? Ada tak orang yang jantinanya khunsa? Khunsa ni ialah manusia yang ada dua alat kemaluan. Alat perempuan pun ada, alat laki-laki pun ada. Mak ada dua mak? Ada satu ke ada dua? Orang mengaji kau pengalaman mana mak? Tanya apa tak faham. Jangan mengelamun mak ya. Dengar elok-elok. Mengelamun mana? Berangan nak kahwin ya, tahu lah. Betul tak tengah nak kahwin? Fikir lagi. Yang saya tak tahu. Baru 14 tahun tak sampai dengan nak kahwin. Tahulah aku. Nampak kat mak ni. Ngaji mengelamun. Ngaji tengoklah betul-betul kitab tu dengar saya cakap. Dengar duk pondok 5 tahun. Tanya pahala macam tu. Pahala lu? Tak malu. Baik, habis. Jadi dia kata khunsa ni apa dia khunsa? Khunsa ni sejenis manusia yang ada dua alat. Dia bukan laki-laki, dia bukan perempuan. Dia special punya. Ada dua alat. Alat laki-laki, alat kemaluan laki-laki pun ada, alat kemaluan perempuan pun ada. Maka tu namanya khunsa. Jarang jumpa orang lagu ni jarang. Mungkin tak pernah jumpa pun. Saya pernah jumpa masa saya belajar ke Indonesia dulu. Tapi taklah tengok kemaluan dia. Orang tak cerita. Takkan dia tunjuk ke mana? Saya khunsa, dia silakan. Tak lah. Orang cerita dia ni 6 bulan jadi laki-laki, 6 bulan jadi perempuan. Umur dia masa tu 16 tahun.
dia masuk tahfiz, pesantren tahfiz Quran. Dia dah hafal dah 20 juz lebih. 6 bulan laki-laki, 6 bulan perempuan. Bila jadi yang perempuan, keluar haid. Bila jadi laki-laki, yang perempuan tu nanti. Oh, dia 6 bulan jadi. Jadi macam amphibia. Tapi dia mamalia, manusia kan. Bila datang yang laki-laki, dia duduk dengan laki-laki. Dia tak ada nafsu pada laki-laki, dia tak ada nafsu pada perempuan. Orang tanya dia tak ada apa, dia tak ada kisah dengan nafsu dengan lelaki perempuan ni. Bila mari yang perempuan, dia duduk dengan perempuan pula. Oh, dia hukum boleh ke mana-mana pula. Dia khunsa muskil. Khunsa muskil ni ialah iaitu khunsa yang ada 2 alat yang terkadang berfungsi lelaki, tak berfungsi perempuan. Terkadang berfungsi perempuan, tak berfungsi lelaki. Itu namanya khunsa muskil. Macam tadi ya. 6 bulan lelaki, 6 bulan perempuan. Nama dia apa saya tak ingat lah. Dia belajar kat pesantren hufaz Quran dekat Demak, dekat dengan Semarang. Satu lagi khunsa ghairi muskil. Khunsa ghairi muskil ni iaitu khunsa yang hidup satu jalan, satu lagi tak hidup. Dia tak ada fungsi apa-apa satu lagi tu. Jadi macam zaidah. Jadi macam bertambah ialah kemaluan bertambah. Yang tak ada fungsi. Jadi kalau perempuan yang ghairi muskil ni, dilihat kepada mana yang hidup, mana yang fungsi. Kalau dia yang fungsinya lelaki, maka dia dihukumkan lelaki. Kalau yang fungsinya perempuan, maka dihukumkan dia tu perempuan. Itu kata setengah pendapat. Maka dia ni walaupun begitu, ada pula pendapat mengatakan dia tetap dihukumkan seperti perempuan. Dia kena tutup aurat seluruh tubuh. Baik. Ini cerita tentang khunsa. Jarang-jarang ada. Jarang-jarang ada. Tidur seorang tu, tengok semalam dia tidur buku apa? Apa? Tidur awal pukul berapa? 10? Lepas makan? Tidur awal apa mengantuk lagi? Baik. Jadi menutup aurat tadi ni, dan jikalau dengan lumpur sekalipun, dia kata, macam mana nak tutup aurat dengan lumpur? Ini bagi orang yang tak ada pakaian. Orang tak ada pakaian, pakaian tak ada, hilang. Maka dia hidup seorang-seorang dalam hutan. Hidup seorang-seorang dia dalam hutan. Jadi macam Tarzan. Jadi nak sembahyang, dia orang Islam, nak sembahyang masa waktu, baju semua tak ada, tinggal sepeda. Nak sembahyang guna, dia pergi cari lumpur, maka dia lumurkan badan dia dengan lumpur. Lumurkan badan dia dengan lumpur, seluruh badan yang wajib. Tutup aurat tu daripada pusat sampai ke lutut.
maka dia ambillah wuduk, kemudian dia solat. Ataupun dia ambil wuduk dulu, kemudian dia baru lumuk, kemudian dia pun solat. Sahlah hukum dia sebab dah menutup warna kulit. Itu bentuk nampak. Bentuk nampak tu jadi darurat dah. Pasal tak ada kain. Pasal tak ada kain. Baik, habis. Tu kata sembahyang tutup dengan lumpur. Baik, kita berhenti sekat dulu. InsyaAllah kita sambung. Kemudian katanya, dan keempat, mengetahui akan kafiat sembahyang. Wajib tahu pula cara-cara nak mengerjakan solat. Soalan, apakah hukum leher lelaki? Adakah leher dikira aurat di khalayak ramai? Baik, leher ni khilaf ulama. Leher ini khilaf ulama pada mengatakan auratnya. Leher apa ni? Leher lelaki, bukan leher perempuan. Leher perempuan aurat. Perempuan ni aurat dia seluruh tubuh melainkan muka. Muka tu mana muka? Muka di sini, daripada awal tumbuh rambut ni sampai ke telinga ni, sampai ke dagu ni. Ni bawah ni kira aurat perempuan. Orang kata dia anggota wuduk. Anggota wuduk ni tak aurat. Anggota wuduk sampai bila? Sampai mana? Anggota wuduk sampai bawah ni. Baik. Wuduk dia memang sampai bawah ni. Tapi aurat yang wajib ditutup baik daripada dagu ni sampai ke bawah, sampai seluruh tubuh. Tu orang perempuan. Tu orang perempuan. Jadi akhir zaman ni ada orang perempuan yang tak faham aurat. Dia duk sangka aurat tu anggota wudu, kawasan wudu, masa basuh, masa ambil air sembahyang kat sini. Maka dia pun pakai tudung kancing kat sini. Ni buka. Baik. Ni aurat ni kalau perempuan. Kalau kita solat kena tutup sini. Ni bawah tutup perempuan. Tu aurat. Begitulah aurat mereka di luar rumah. Faham? Tu orang perempuan, jangan tak reti aurat. Kalau orang lelaki, adakah leher itu aurat ataupun tidak? Itu khilaf ulama. Semua ulama kata leher itu, separuh leher itu adalah aurat. Bukan semua macam perempuan. Kalau semua macam perempuan jenuh kan, pakai sorban, macam perempuan. Tu lagu tu. Jadi separuh leher lelaki itu adalah aurat. Itu kata setengah ulama. Kata setengah ulama yang lain, leher lelaki tidak aurat. Maka duduk jadi khilaf lah. Maka untuk mengelakkan khilaf, al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar daripada khilaf itu sunat. Maka pakailah baju yang ada collar supaya terkeluar daripada khilaf. Tapi orang hari ni, orang lelaki dia pakai t-shirt. T-shirt yang tak ada collar tu. Pergi kedai, pergi pasar, pergi shopping center. T-shirt tu pula, dia punya lubang leher dia tu besar sampai kena bau ni. Sampai nampak tulang rangka jerangkung tu. Dah jadi buka aurat. Buka aurat jadi apa? Berdosa lah dia. Kalau jumpa orang perempuan, berdosa. Sebab buka aurat. Bila faham?
Boleh faham? Boleh faham tak? Boleh? Mak memang faham dia. Bagus dia. Baik, satu. Yang kedua, ditanya mintanya ke apa? Bak pakai topi ni tengok keadaan. Dia pakai topi tu pasal apa? Ada ilat ke tidak? Mungkin dia bekerja, kawan kerja kontrak panas-panas, takkan nak pakai jubah dengan sorban. Jubah pun dah dolai ya. Maka dia pakai seluar ketat, pakai seluar jeans, lepas tu pakai topi, padahal dia kerja kontrak. Takkan nak pakai jubah. Di Yaman lain. Di Yaman sentiasa pakai kain pelekat. Dan dia selesa buat kerja lagu tu. Orang Malaysia ni rasanya tak selesa lah kot. Tok guru saya pergi motong pakai seluar. Dia duduk kat bendang pakai topi tu. Topi saji. Jadi nak hukumkan pakai topi sudu ni berdosa, saya tak berani. Pakai topi sudu ni berdosa ke tidak? Dosa tak? Topi sudu tu topi sudu. Ni ada cepiu ni. Berdosa tak? Apa tu berdosa? Kalau dia niat nak tasyabuh bil kufar, tu berdosa. Nak menyerupai orang kafir, itu berdosa. Tapi kalau dia pakai topi sudu tu niat untuk melindungi daripada panas matahari, dia pakai topi sudu tu nak menjauhi daripada habuk, maka tu hukumnya harus. Jadi kita nak kata pakai topi sudu tu berdosa, tak boleh lah. Dia tengok apa pasal dia pakai. Dia pakai pasal apa? Panas, habuk. Tak apa lah. Untuk menyelamatkan diri daripada sesuatu perkara, maka tu harus. Jadi kalau sengaja pakai sebab nak jadi rock, ambil kopiah, bola poket, bawa keluar topi, pakai sini. Masuk apa? Masuk tu main video game. Tuntang. Oh, itu dia. Nak masuk disco. Bawa kopiah, masuk poket, pakai topi sudu, masuk disco. Yang ni namanya manusia terbalik piang. Tu terbalik piang. Ini namanya sesumpah. Lainlah kalau dia pakai tu ada sebab. Sebab apa dia pakai? Kalau sebabnya tu menepati syariat, maka itu harus. Tapi kalau dia pakai tu tak menepati syariat, sebab nak buat dosa, maka tu namanya manusia terbalik piang. Duduk pondok pakai kopiah, keluar pondok pakai topi, masuk apa dia, main game. Yang tu mana terbalik piang. Kalau dia pakai tu ada sebab dia.
Ada sebab-sebab dia. Apa sebab-sebab dia? Kena tanya dia. Kita mana tahu. Kena tanya dia. Kita nak hukum tak boleh. Sebab tu kita nak hukum orang. Kita kena tanya dia. Pasal apa buat begitu. Jangan pipi tu bantai. Kita nak bantai orang, kena tanya dulu. Pasal apa buat lagu ni? Kalau salah pukul. Main-main pukul tak tahu sebab apa, mana boleh. Macam kita ada anak Kita ada anak. Anak kita kencing atas tilam. Kita pergi pukul dia, piak begitu. Pasal apa ya? Kau kencing atas tilam pasal apa? Jadi kena tanyalah dulu pasal apa dia kencing. Dia tak tahan ke barangkali. Tiba-tiba nak terkencing, tak tahan, terkencing. Dia bukan mengencing. Jadi orang terkencing jangan dipukul. Sebab dia nak dipukul orang yang sengaja mengencing. Ada orang kencing tilam, maka kita pukullah dia sekadar mengajar. Tapi kalau orang kencing orang, itu kena jail. Tahu? Orang kencing orang tahu? Saya berjanji kalau saya menang, saya akan tolong tuan-tuan. Tiba-tiba dia tak. Tu kencing orang nama dia. Tu kena jail. Baik, kita berhenti sekat tu dulu. Kemudian katanya yang keempat, mengetahui ia akan kafiat sembahyang. Ila akhirih wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya teringat satu cerita almarhum Tuan Husin Kedah. Tuan Husin Kedah ni dia tok guru pondok pokok Senar, Yayasan Al-Khairiyah. Dulu madrasah Pondok Al-Khairiyah Pokok Senar, Beremperai, Pulau Pinang. Dia ada 6 sekolah pondok. 5 di Kedah, 1 di Pening. 6 ke 7. Dia terkenal, dia pengarang kitab Hidayatul Mutafakirin yang kita baca. Banyak kitab-kitab dia Tapi hari ni orang baca. Satu hari orang jumpa dia dekat Pantai Remis Perak, pakai topi. Dia ambil upah jahit atap rumah dia. Duduk di Penang sana, Tok Guru peluk. Dia tak ada duit, dia pergi kerja kat Pantai Remis Perak, ambil upah jahit atap. Budak-budak mengaji, dia tak ambil duit gaji daripada budak-budak. Ngaji peri, pondok ni mana-mana mengaji peri. Kalau ada pun duit makan lah macam sini, kita ambil duit makan je. Ustaz-ustaznya tak ada gaji. Jadi Tuan Husin Kedah ni, dia tak ada duit nak bayar gaji ustaz, dia pergi kerja. Gaji dia memang tak ada. Padahal dia ada karamah. Dia pernah sigung batu gunung belakang pondok dia tu, jatuh emas. Bagi kan murid dia hak susah. Dia sendiri pun tak pakai ilmu tu, karamah tu. Dia nak duit, dia pergi Pantai Remis, dia jahit atap.
dah dapat upah, dia balik, dia bayar gaji tu guru dia, dan untuk belanja rumah dia. Dia ngajar free, tak ada yuran. Ya, dan adat sekolah pondok ni tak mengambil yuran pengajian daripada pelajar. Yang kita ambil 300 sebulan tu untuk beli makan antum semua saja. Tak ada gaji pada guru. Bahkan tak cukup pun. Nak beritahu ialah bukan nak minta lebih dah. Jadi satu ketika Tok Guru Tuan Hussein Kedah ni, dia duduk tengah buat kerja di situ. Ada 2 orang anak murid dia pi juga kerja tepi dia. Tak perasan tu Tok Guru. Tengok Tok Guru pakai topi. Zaman dulu tak pakai topi cepiu, pakai topi tudung saji. Topi uap belang. Jadi tengah-tengah duduk jahit-jahit, orang tegur dia, Tok Guru. Terkejut anak murid tengok Tok Guru. Duduk tutup, dia kenal tak kenal dah. Orang kenal ke? Dia pun tunduk lagi. Tak mau tunjuk dia. Dia lama-lama orang tahu lah. Dia pergi cari duit kat luar untuk menampung pondok dia. Dia tutup tudung, tak nak bagi orang kenal, takut orang jadi jatuh kesian ke apa ke. Jadi ada sebab dia, ada ilat dia kenapa dia pakai lagu tu, tak pakai sorban. Faham? Jadi kita tengok orang pakai topi cepiu, jangan tuduh dia salah, jangan kata dia salah, jangan kata dia buat kerja haram, jangan kata dia itu ini, kita tak tahu. Nak tanya dia sendiri, pasal apa pakai topi? Jangan senang kita tuduh orang tu pasti pasal pakai topi cepiu. Selagi dia tak pasti, kita yang munafik. Pasal apa? Senang-senang tuduh orang. Dia tak jatuh pasti, kita yang jatuh pasti. Senang-senang menuduh orang, jangan. Kita tak tahu. Faham tak? Baik. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.